Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana dapat berhimpun pada malam ini. Walaupun kita sudah acap kali berdepan dengan pilihan raya, tetapi kita tetap untuk memastikan agenda pendidikan politik dapat diteruskan buat semua penduduk dalam daerah Kemaman ini. Tuan-tuan sekalian, saya ingin berkongsi dengan kita semua beberapa perkara. Mungkin pada malam ini saya tidak akan sentuh berkenaan dengan isu-isu nasional. Cukuplah saya bercakap berkenaan dengan isu-isu dalam negeri Terengganu. Walau bagaimanapun sebagai mukaddimah, marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umat kamu ummah yang satu, dan aku sebagai Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan sekalian, kita menumpang muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan menggalas tanggungjawab ubudiyah, menghambakan diri kita pada Allah. Walaupun kita berlaku dalam pada waktu sekarang ini pertembungan dalam pilihan raya, tetapi kita sibuk pilihan raya, kita sibuk politik, kita mesti insaf. Kita adalah hamba Allah yang mesti mengabdikan diri kepadanya. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, disiplin yang dibawa di dalam perjuangan PAS adalah melalui konsep ubudiyah. Peranan yang paling penting sekali, kita mesti tunduk dan patuh pada Allah. Dan di antara kaedah untuk kita abdikan diri pada Allah adalah mengangkat agenda perpaduan. Di sinilah istimewanya PAS, tuan-tuan sekalian. PAS angkat agenda perpaduan. Walaupun kita bertembung lama dengan UMNO, negeri Terengganu ni tajam dengan UMNO daripada dulu lagi. Tetapi kerana agenda perpaduan itu penting, setelah daripada UMNO tersungkur dalam pilihan raya yang ke-14, bila mereka jatuh pada waktu tersebut, naik kerajaan PH, PAS mengambil pedoman agenda perpaduan ini. Walaupun sebelum daripada itu kita bertembung, tajam pertembungan kita, PAS angkat tangan UMNO. Kita bangun secara bersama, kita bina kekuatan kita kembali. Inilah sikap PAS. Sikap pemimpin PAS yang pada waktu ini, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Kalau ikut nak dendam, tuan-tuan sekalian, Tok Guru layak sekali berdendam dengan UMNO. Sebab masa beliau menjadi Menteri Besar, waktu jadi MB, UMNO lah yang tarik royalti minyak daripada negeri Terengganu. Kita orang duduk Kemamang ni, kita tahu dan kita rapat dengan industri petroleum dan juga industri gas. Royalti minyak yang diperolehi negeri Terengganu oleh Menteri Besar dari Kemaman, iaitu Adun Cukai pada waktu itu, almarhum Tan Sri Wang Mokhtar. Kita mula boleh pitih royalti tahun 79. Masa tu umur saya baru setahun. Perjanjian dimeterai sebelum daripada tu. Negeri kita susah, tapi Allah kurniakan rezeki di tengah lautan negeri Terengganu adanya khazanah minyak dan juga gas. Bila dibuat perjanjian, maka kerajaan negeri Terengganu layak dapat 5% royalti. Pusat dapat 5% royalti. Pusat dapat lagi tambahan lain, dividen daripada perniagaan Petronas, cukai yang diperolehi daripada syarikat Petronas dan semua anak-anak syarikatnya. Semua perkara ini, keuntungan tersebut dilonggokkan di peringkat pusat. Terengganu hanya dapat 5%.
Pun begitu kita bersyukur sebab inilah duit yang kita akan majukan negeri. Sepatutnya tanya tuan-tuan sekalian, daripada tahun 79 sampailah pada tahun 1999, kemajuan apa yang dibawa dalam negeri Terengganu dengan bilion duit royalty dapat untuk negeri Terengganu. UMNO ngetoh masa tu. Bila Tok Guru jadi Menteri Besar, UMNO suruh Tun Dr. Mahathir tarik royalty minyak. Saya nak bercakap hanya satu aspek. Kalaulah kita nak berdendam, Tok Guru jadi paling layak sekali berdendam. Masa aku ngetoh, mungkin tarik. Mau mapuh ni pada muka dah ni. Tapi tak ada tuan-tuan sekalian, sikap seperti itu tak ada. Tok Guru ambil tangan UMNO, mari kita bangkit bersama. Tapi tuan-tuan sekalian nak tukar kerajaan pada waktu tersebut, tak boleh tukar dengan UMNO saja. Kita berhimpun di PWTC, nangis masa tu. Lama mana dah balah berhimpun, tangisan air mata. Tapi kita tak boleh nak tukar kerajaan. Keluar daripada kalangan wakil rakyat bersatu atas semangat perpaduan ummah ini. Keluar dapat dibina kerajaan balik pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, UMNO marah pada bersatu. PAS kata tak boleh. Kita tak boleh nak marah. Kita kena bersatu balik. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dengan macam-macam gaya politik yang dibuat, perpaduan yang diangkat ini terlerai, pecah, dan akhirnya kita bersaing antara sesama Melayu. Dan akhirnya lepas pilihan raya baru ni, UMNO sanggup berdamping dengan PH yang ada di dalamnya DAP. Di sini tuan-tuan sekalian sejarah yang kita tak boleh nak tutup. Dan semangat inilah saya ingin kongsi pada tuan-tuan sekalian. Agenda perpaduan ummah adalah agenda yang diangkat oleh PAS. Maka tuan-tuan sekalian, balik semula negeri Terengganu. Kita dah ngetoh negeri Terengganu. Kita dah buat khianat pada UMNO. Tuan-tuan tengok dan saksikan siapa orang PAS marah. Kadang-kadang orang PAS berasa hati juga sebab dia kena sokmo. Zaman UMNO ngetoh dia kena. Zaman PAS ngetoh, PAS pergi tolong pula orang UMNO. Tak boleh ke buat khianat balik? Betul lah batuk sikit. Berapa dok khianat? Pimpinan PAS dak buat kerja begitu. Selamat datang Datuk Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Ada? Boleh sebelah. Saya camuh dulu sikit Ustaz. Tuan-tuan sekalian, balik semula negeri Terengganu. Kita tak khianat, kita tolong rakyat. Sebab itu, petisyen pilihan raya yang dibawa untuk Kemaman, daripada agenda kerajaan negeri, benda ni kita bentang, kita tabelkan, duduk di dalam Dewan Undangan Negeri. Kita dah nyatakan air belia, air siswa. Dan kita tak boleh tuan-tuan sekalian nak buat sebab kita tak tahu bila pilihan raya. Kewangan kita akan tutup bulan 11. Ni macam sekarang ni, ia akan tutup bulan 11. Kita kena belanja pada waktu tu. Pilihan raya mari. Tapi oleh kerana kita tak bubar kerajaan negeri, kita teruskan di atas dasar kerajaan yang memainkan peranan, bukan parti. Tapi benda inilah yang dibawa, dan tuan-tuan sekalian dapat saksikan keputusan yang berbeza. Marang lain, kemudian keputusan yang dibuat di Kuala Terengganu berbeza. Kuala Terengganu pula sama dengan Kemaman. Kemaman kena pilihan raya, Kuala Terengganu kena pilihan raya. Dan PAS ambil sikap tambah heret panjang duduk dalam mahkamah.
Nak sangat kita berlawan balik dalam pilihan raya. Rakyat menentukan. Di Kemamang ni tuan-tuan sekalian, rakyat menentukan. Maka tuan-tuan kena buktikan pilihan kita selepas daripada ini. Adakah pilihan raya lepas kerana rasuah ataupun pilihan raya lepas adalah pilihan rakyat? 27,000 tuan-tuan sekalian. Bukan 200. 27,000. Kita kalau ikut akal hati ni, Nok Sa'liah kekal lah. Jaga maruah dia. Bukan Sa'liah pergi beri piti. Yang beri ni wakil kerajaan. Saya pernah jadi wakil di Dewan DITC. Dalam program iSiswa kalau tak silap. Sepatut haram dok cakap bab politik. Kena panggil dalam mahkamah. Sedikit pun saya kata, saya dok bercakap. Buktikan saya bercakap pasal politik. Buktikan saya suruh dia sokong PAS. Tak ada. Tapi tuan-tuan sekalian, dia anggap ini adalah ejen yang bagi PT kerana nak suruh sokong PAS. Mana ada? Mari pilihan raya Pelangai, Esko Kerajaan Negeri siap akut berah hari. Mari pilihan raya Kemaman, molek-molek ada belanja orang kedai kopi. Baru ni tak boleh. Sebab apa? Zaman masa PAS hak kerajaan tak boleh. Mereka datang program sekolah boleh. Program agihan itu boleh. Mari PAS tak boleh. Akhirnya dalam agenda strategi politik, PAS nak angkat dan nak membentuk satu kekuatan gerakan politik nasional. Letak Yang Amat Berhormat jadi calon. Tuan-tuan tengok orang PAS. Sa'liah. Mari ceramah, dok ngajuk sikit pun. Saya mari mula-mula ke Mamang ni Sa'liah, saya jumpa dulu sekali. Kalau Sa'liah ingat. Mula-mula siapa di Kemaman jumpa Sa'liah, saya nak berkhidmat dengan PAS. Masa tu mula-mula duk kata, Sa'liah ni macam guru politik kita. Walaupun dok terpilih, mari ceramah. Buat kerja. Jadi general untuk seluruh kawasan Kemaman. Ni orang PAS, tuan-tuan sekalian. Dia tak balah benda ni. Sebab tu kalau pimpinan tunjuk gini sikap dia, kita orang bawah, jangan bawa heret perangai-perangai hak lain. Mesti bersatu hati, kita akan lawan dan kita akan gugurkan calon lawan kita sehingga mereka tak mampu untuk bangkit selepas daripada ni. Ini kerja kita. Yang Amat Berhormat tuan-tuan sekalian, beliau bukan orang cakap banyak, tapi seorang yang sangat strategis. Semua benda yang dia buat tak ambil masa lama. Mesyuarat tak lama. Dia fokus. Tak ada mukadimah nak panjang-panjang sampai sejam mukadimah dia seorang. Tak ada dalam mesyuarat. Start saja mukadimah, dia akan tengok agenda, fokus kenapa nak buat. Semua ada keputusan. Saya sudah lalui beberapa agenda mesyuarat Esko bersama dengan beliau. Itulah yang dia buat oleh Yang Amat Berhormat. Sebab tu kadang-kadang saya Kuala Neruh jealous. Untung orang Kemamang boleh calon Yang Amat Berhormat berkhidmat di Kemamang ni. Ditambah pula dengan semua adun kompeten, boleh bergerak. Saya nak beri contoh tuan-tuan sekalian. Yang Amat Berhormat kita ni tak ada dendam, tak ada khianat. Mula-mula sekali penggal pertama, Yang Amat Berhormat panggil semua wakil rakyat. Beliau kata walaupun dalam ceramah kita sebelum ni kita hentam projek-projek UMNO, peninggalan UMNO. Tetapi kok mana pun penggal kita kena buat projek peninggalan UMNO. Saya tahu kita banyak dok puas hati, tapi kita kena buat semua projek ni. Sebab pitih rakyat sudah ratus juta keluar. Kita jangan bazirkan ratus juta duit rakyat ini dalam keadaan kita beku dan kita tak buat apa satu. Melainkan projek hak tak boleh nak buat, tu tak boleh nak kata apalah. Tuan-tuan sekalian, projek hak tak boleh nak buat tamang ilmu. Duduk dalam kes mahkamah semua. Tuan-tuan sekalian, kontraktor dia dapat 40 juta penyelesaian luar mahkamah.
zaman kerajaan sebelum kita. Orang UMNO tak boleh 1 juta. Tapi tuan-tuan sekalian, kontraktor dia dapat 40 juta penyelesaian luar mahkamah. Dah start fitnah ke tak ni? Ni disebut dalam Dewan. Telah dinyatakan secara jelas, dapat jumlah sekian. Masuk mahkamah balik. Kita nak start untuk baiki tak boleh. Tamang ilmu. Ini cerita yang berlaku. Pulau Bayas. Kita tak boleh nak berobat. Macam mana idea Adung Kija dulu, tuan-tuan sekalian. Hak kata MB kita ni tamuk. Tamuk nak jawatan, dia kata. Dia buat Pulau Bayah. Pusat bebas cukai, kononnya. Nak pergi Pulau Bayah, naik bot setengah jam. Naik bot bukan free, kena bayar. Lepas daripada tu nak tongkang, nak hantar barang, kena bayar. Semua kos. Tapi Pulau Bayah, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak berobat untuk jadi pusat bebas cukai. Ratus juta situ. Tapi kalau kita boleh berobat, kita berobat. Tanpa keluar kos yang tinggi. Stadium Sultan Mizan, tuan-tuan sekalian, runtuh. Saya tahu ni cerita ni sebab duduk dengan kita belaka. Pasal stadium. Pasal stadium ni, tuan-tuan sekalian, kalau Mak Said nak cakap, kita boleh berlawang. Kalau orang Kija nak tahu, gilah melawat stadium Sultan Mizan. Masuk tempat bowling, niti air mata kita. Masuk tempat squash, kita akan rasa banyaknya bazir. Lama tak boleh nak guna stadium. Zaman Coach Irfan Bakti terakhir guna stadium. Mari zaman Datuk Seri Samsuri. Doktor kata kepada saya, macam mana nak selesai benda ni? Biar kos minima tapi impak maksima. Nak buat ke mana? Dia suruh kita mikir. Saya kata pasang bumbung lah. Bumbung berapa? 30 juta. Dia kata biar dulu. 30 juta tak menasabah kita nak keluar pada waktu sekarang. Kaedah kedua, kita kata beki Padang. Beki Padang berapa? 1 juta anggaran. Yang Mak Berhormat kata 1 juta boleh. Cuba cari jalan beki Padang. Tuan-tuan sekalian, tengah-tengah duduk nak cari ni. Kalau tuan-tuan ingatlah, dah kita kan nak final pula Piala Malaysia lagi. Masa tu kita juga nak layak pergi ke final. Bertemu dengan JDT. Bila berjumpa dengan JDT, esokkan tu kita layak ke final, JDT kalah. Secara aggregate. Kita juga buat permohonan nak melawat fasiliti JDT. TMJ kata, esok kita akan surprise YB, kita akan mari sendiri. Cakap dengan Kevin Ramalingam masa tu. Lepas daripada lawatan cerita esok, akhir sekali, TMJ kata kita, MFL, akan menaja Padang untuk negeri Terengganu. Royak KMB, dah molek lah. Tak payah keluar PT kita. Boleh buat Padang. Dulu suram tak hidup Stadium Sultan Mizan, hari ini friendly di peringkat dunia antarabangsa sudah menggunakan Padang Stadium Sultan Mizan. Walaupun tidak lengkap keseluruhan, tapi kita sudah memulakan langkah. Bocor teruk, kita baiki. Kemudian di tepi Padang larian, track, kita baiki dan tukar jadi rumput tiruan. Alhamdulillah, akhirnya jadi tempat stadium yang digunakan dan dipuji oleh banyak pihak. Tuan-tuan sekalian, MB kita tak cakap banyak. Tetapi dia sentiasa bekerja dan fokus menapa dia nak buat. Jadi orang Kemaman, saya harap hargai PAS yang telah mencalonkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk menjadi wakil rakyat Parlimen Kemaman dalam pilihan raya yang akan datang. Saya yakin ada mesej daripada PAS Pusat untuk memastikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar membawa suara rakyat Terengganu dalam Dewan Parlimen dan juga memainkan peranan yang lebih baik untuk memastikan negeri Terengganu mendapat pembelaan di peringkat persekutuan pada masa yang akan datang. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, kita ada 2 lagi pimpinan kita yang akan meneruskan ceramah pada malam ini. Saya rasa cukup setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi